Okey, hari ni saya nak tunjuk cerita pasal scammer online atau tipu dalam talian. Okey scammer online. Scammer online ni ada banyak untuk makluman you all. Kita ada Macau scam, kita ada pinjaman tak wujud, kita ada love scam, kita ada tipu beli barang, kita ada macam-macam jenis scam lagi yang ada So apa yang saya nak cerita pasal scammer online. Pertama sekali, you all kena tahu ciri-ciri scammer online ni. Ciri-ciri dia apa? Ciri-ciri dia ada banyak ciri-ciri dia untuk makluman you all. Okey, saya satu-satu saya pergi ciri-ciri dia apa. Okey, yang pertama, dia tak nampak. Kedua, dia tak berjumpa. Semua penipuan-penipuan ni dia tak nampak, dia tak jumpa. Yang ketiga, dia melalui telefon. Yang keempat, melalui komputer. Yang kelima, dia melalui sosial media. Maknanya scammer online ni dia mesti melalui sosial media. Apa-apa sajalah yang you all selalu tengok kan dalam Facebook ke, Instagram ke, dalam TikTok ke dan sebagainya. Dan ini yang penting yang you all patut tahu, scammer ni dia takkan pupus. Nanti saya bagi tahu kenapa dia takkan pupus Okey. Dan untuk makluman you all, scammer ni dekat semua negara ada. Semua negara mesti ada scammer. Kalau you tahu mana-mana negara tak ada scammer, you bagi tahu saya. Tapi untuk makluman you all, memang semua negara ada scammer. Tak kisahlah negara tu canggih ke, moden ke, bagus ke, padu ke, tetap ada scammer. Yang ketiga, ni saya nak beritahu you all, scammer ni merupakan satu sindiket atau organisasi. Maknanya dia ramai, dia ada tim. Dia bukan individu. Bukan individu Kalau individu kita tangkap seorang, habis dah grup. Bukan grup. Kalau maknanya individu ni kita tangkap je, habis dah penipuan tu tak ada. Tetapi untuk sindiket atau organisasi ni, kita tangkap satu, masih ada yang lain lagi. Kita tangkap yang lain, masih ada yang lain lagi. Sebab dia merupakan satu organisasi. Dia ada squad, dia junior dia. Dia punya tim recruit dia. Saya bagi contoh. Pencuri. You tangkap pencuri. Adakah kes-kes curi akan hilang? Tak ada. You tangkap pengedar dadah. Adakah dadah terus tak ada dalam Malaysia? Tak ada. Benda tu sentiasa akan ada. Dan benda tu sentiasa akan wujud. You tangkap banyak macam mana pun, dia tetap akan ada. Melainkan dia bersifat individu. Kalau individu, awak tangkap satu, terus solve the problem. Baik, antara banyak-banyak ni, saya nak fokuskan kepada 3 benda. Telefon, komputer dan sosial media. Ia didaftarkan dengan menggunakan maklumat dan butiran palsu. Dia juga menggunakan identiti orang lain. Dia juga menggunakan pendaftaran secara tak sah atau tak valid. Daripada sini, untuk makluman anda, scammer-scammer ni, dia berada di dalam negara dan di luar negara. Dia bukan ada dekat Malaysia je. Kedudukan dia berada di luar dan dalam. Untuk dalam tak ada masalah. Untuk luar negara, bukanlah ia merupakan satu masalah yang besar, tapi ia merupakan salah satu kekangan. Ciri-ciri komputer, telefon dan sosial media ini mempunyai ciri globalisasi ataupun tiada sepadan. Bila tiada sepadan ni maknanya dekat mana pun anda berada, jauh macam mana pun anda berada, walau macam mana susah pun anda pada ketika itu, hanya dengan melalui ketiga-tiga ini anda dapat berkomunikasi dengan siapa-siapa yang anda nak dalam tempoh yang singkat dan dalam jarak yang begitu jauh. So ini adalah kesempatan yang digunakan oleh sindiket ini untuk menggunakan kemudahan dan kecanggihan ini untuk memperdaya mana-mana mangsa yang berada di mana-mana negara yang dia nak. Ini semua ni yang awak tengok ni semua ni, dia akan berubah-ubah mengikut trend, mengikut situasi, mengikut keadaan. Dan ia bergantung kepada tahap IQ mangsa pada ketika itu. So apa yang saya nak bagi tahu adalah sifat dia yang sentiasa akan berubah-ubah. Maknanya di sini adalah, kalau kita tengok contoh, saya bagi contoh dalam kes Macau scam, dia tidak spesifik, dia tidak menyamar hanya sebagai LHDN saja. Kadang-kadang dia menyamar sebagai polis, kadang-kadang dia menyamar sebagai mahkamah, kadang-kadang dia menyamar sebagai income tax, pegawai insurans dan sebagainya. Yang paling trend adalah dia menyamar sebagai LHDN lah. Dan terbaru kita dapat dia menyamar sebagai pegawai insurans. So maknanya dia akan berubah-ubah.
Apabila dia berubah-ubah, bermakna anda tidak boleh spesifik pada satu perkara ataupun satu penyamaran saja. Sebab ada ketika dia akan menggunakan penyamaran yang lain. Saya tak nak you all fokus pada satu saja. Ada satu cara bagaimana untuk memastikan skema online ni tidak boleh bermarajalela atau tidak boleh mengambil kesempatan ke atas mangsa-mangsa dia ni. Iaitu dengan cara apa? Kita pergi ke sini. Ilmu dan pencegahan. Ilmu dan pencegahan ni adalah salah satu cara kaedah yang kita guna pakai untuk memastikan masyarakat kita semua bijak, berilmu. Okey. Bijak, berilmu. Ini bagus Bagus untuk diri sendiri, bagus untuk family, bagus untuk organisasi, bagus untuk negara. Memanglah orang yang bijak berilmu kan akan memberi kesan yang positif kepada ni semua. Saya nak tunjuk pada you all apa kebaikan dia. Dengan ilmu ni, dia murah. Tak perlu menggunakan kos. Anda perlu lihat, anda perlu dengar. Anda perlu ambil tahu saja tentang tips-tips dan MO skema-skema ini supaya anda tahu bahawa ini merupakan skema. Dan dia juga jimat sebab dia tak melibatkan kos. Pada masa yang sama dia senang, sangat senang. Sebab apa saya kata senang? Sebab saya juga menggunakan kaedah yang ni. Apa yang saya tahu sekarang bukan melibatkan kos pun. Saya hanya perlu belajar, saya perlu ambil tahu. Dan dengan ilmu yang saya ada ni, saya tak pernah di-scam. Okey? Dan jika dia berubah, macam yang kita cakap tadi, dia berubah-ubah kan? Anda tidak akan menghadapi sebarang masalah. Sebab apa? Sebab anda ada ilmu dan knowledge ni. Dan dia akan selamat, boleh pakai sampai bila-bila. Anda tak perlu risau. Anda dan benda ni, kebaikan ni, prevention ni, pencegahan dan ilmu ni, dia tak melibatkan banyak pihak pun. Bila tak melibatkan banyak pihak kan mudah nak buat kerja. Dan sangat mudah. Saya tak nampak ada satu kesusahan pun dalam kita untuk mendapatkan ilmu ni, untuk mencegah diri kita. Okey, orang nak tahu apa keburukan dia? Jawapan dia, tak ada. Tak ada keburukan. Untuk ilmu dan pencegahan ni, tak ada sebarang keburukan. Tak ada langsung. Kalaupun ada orang cakap ada keburukan, itu orang pemalas. So, apa yang cuba saya nak tekankan kat sini kepada anda semua, fokuslah dan ambil tahu mengenai skema melalui ilmu dan pencegahan. Ilmu ni bukan untuk anda seorang, tapi untuk semua orang. Siapa yang perlu bagi tahu pada semua orang dan hebahkan pada semua orang? Semua. Ilmu dan pencegahan ada dalam diri anda semua dengan kebaikan-kebaikan yang anda boleh perolehi daripada ilmu dan pencegahan ini. Anda tak perlu risau tentang kedudukan sedikit ini yang berada di luar negara ataupun dalam negara. Anda tidak perlu risau dengan ciri-ciri telefon, komputer dan sosial media ini yang globalisasi dan tanpa sepadan. Anda tak perlu risau dengan skema yang berubah-ubah. Anda tidak perlu risau dengan alat sistem yang mahal. Tidak perlu anda fikir ini semua. Dan yang paling penting, anda tidak perlu risau dengan kehadiran skema ini di dalam kehidupan anda. Anda tidak perlu risau untuk ditipu ataupun didatangi oleh skema. Kerana apa? Kerana dengan ini, anda boleh tahu setiap panggilan atau setiap SMS yang anda terima itu adalah datangnya daripada skema. Dan jika anda kenal pasti, anda tahu lebih awal itu adalah skema, apa yang perlu anda buat? Anda perlu block atau jangan layan atau abaikan. Okey? So, dengan ketiga-tiga cara ini, anda sudah pasti akan selamat. Ini yang anda nak, betul? Macam mana anda boleh dapat ini? Datangnya daripada sini.